Assalamualaikum, apa khabar semua? Untuk video kali ini saya ingin berkongsi satu lukisan seram. Pengalaman yang saya akan kongsikan ini bersama seorang rakan saya yang bernama Man. Man dengan saya dulu pernah pergi ke Indonesia. Untuk apa kita nak pergi Indonesia? Kerana kawan saya yang Man ini ingin melakukan persugihan. Nak tahu kisah dia? Jom kita mulakan. Walau bagaimanapun, anggap jelah ini sebagai hiburan dan jangan terlalu taksub atau percaya. Gambar yang seterusnya adalah gambar. Ini dia. Korang pasti tertanya-tanya, Is, ni apa benda ni? Macam yang korang semua tengok, ini adalah satu sosok seram. Wanita yang berambut panjang dan juga berpakaian putih. Begini cerita dia. Pada tahun 2017, saya dengan kawan saya Man, kita ada acara charity dekat Indonesia. Kita masuk dalam program charity, kita pergi tolong orang lah. Okay bro, so hari ni jalan-jalan di office Ni office kita. Dan di belakang juga pengalaman yang sangat menarik. Tapi si Man ni, dia bukan saja nak pergi buat charity event, tapi niat dia ada dua dalam satu. Sementara dia pergi buat charity event, dia juga ingin buat persugihan. Pada mulanya tak beritahu saya tau. Masa tu kita pergi ke kawasan Jawa Barat tau. Di kawasan Jawa Barat itu, mereka berbahasa Sunda. Nah, sampai dia saja kita kat sana, masa saya tengah sibuk tengah buat charity, tiba-tiba dia bagi tahu. Dia kata, Is, ni nanti habis dia kita buat charity ni, pada waktu malam, aku nak cakap dengan kau. Jadi saya cakap macam, buat apa kan? Kalau pada waktu malam, kita ingat kita nak relax lah. Okay, tak apa. Jadi bila kita dah sibuk dengan acara charity pada waktu siang, malam pun sampai. Bila malam sampai, kita dah habis semua, kita masuklah ke dalam bilik tempat kita tinggal tu kan. Jadi bila sampai kat situ, dia cakap, Is, sebenarnya sebelum kita datang sini, aku ada hubungi satu orang ni. Dia ada kat satu kawasan ni, Is. Dia adalah seorang juru kunci. Saya cakap, juru kunci Bila orang cakap juru kunci tu, kita secara automatik dah terfikir tau. Juru kunci ni biasa tempat-tempat yang terjaga lah. Jadi saya ingat macam, okey, kau bawa aku pergi Indonesia, kau bawa aku pergi ke Jawa Barat dan kau nak pergi jumpa satu juru kunci. Okey, saya cakap okey. Tapi jauh tak tempat tu? Sebab kita kan ada kat Jawa Barat. Jadi kalau kita nak pergi ke tempat tu, kalau jauh aku tak nak ikut lah. Buat apa aku nak ikut? Buat penat aku je. Man cakap dengan saya, alah tak jauh lah Is. Kalau kita naik kereta, buruk-buruk pun dalam 2 jam kita sampai sana lah. Kau tak payah risau. Biar aku drive, kata dia. Tapi kita jangan bagi tahu orang. Kita dua je tahu. Saya pun macam, okey lah. Masa tu dia tak cakap dengan saya tau, nak pergi buat apa. Dia cuma bagi tahu saya, yang masa pergi sana tu, dia nak jumpa juru kunci. Jadi pukul 10 tu, kita gerak lah. Sampai kawasan tu dalam pukul 12 malam waktu Indonesia. Bila dah sampai sana, saya tengok, ni tempat gelap bro. Dia letak kereta dia dekat luar. Dekat luar tu ada tempat letak kereta. Di sebelah, macam ada gerai warung tepi jalan tu. Tiba-tiba dia cakap saya, dia cakap, Is, ni kereta kita letak sini, kita kena jalan Is masuk. Cakap, jalan masuk pula, ni berapa lama pula? Cakap, aku pun tak tahu, aku tak pernah pergi. Tapi aku dah message orang tu tadi, kita dah on the way, dan orang tu kata, okey, jumpa dekat dalam. Jalan boleh jalan je, jalan setapak. Tapi, walaupun jalan setapak, saya ingat kat luar tu ada sajian. Lepas tu kita ikut jalan tu, dia macam ada tanda-tanda lah. Okey, belok kiri, belok kanan. Macam hiking gitu. Jadi dalam 10 minit lah. 10 minit. Tiba-tiba sampai dekat satu kawasan hutan ni. Kat hutan tu tiba-tiba macam ada batu-batu tau. Macam ada papan tanda. Tapi di situ macam ada tempat-tempat air mengalir. Jadi air mengalir dan orang boleh mandi, boleh cuci tangan dekat situ lah. Orang kata apa sana macam tapak tilas ke apa gitu, petilasan ke apa. Dekat Indonesia memang banyak benda-benda gini. Akhirnya daripada jauh nampak satu pakcik. Pakcik ni dia tak adalah tinggi sangat. Dia pendek aja. Lepas tu dia datang menghadap ke kita dengan berpakaian seperti tradisional orang-orang Sunda. Kalau awak tahu orang Sunda kan macam arek naon. Arek naon ke dia? Macam gitu kan bahasa dia. Jadi dia bagi salam. Assalamualaikum. Jadi kita pun tegurlah. Waalaikumsalam. Nah, terus kawan saya si Man ni terus mendekati pakcik tu. Dia kata, pakcik dalam bahasa Indonesia dia cuba cakap. Dia cakap, Assalamualaikum Pak. Nama saya Man yang tadi menghubungi bapa melalui kiriman WhatsApp. Saya ini yang ingin melakukan ritual pesugihan. Bila saya dengar ritual pesugihan, saya tengok dia.
Saya pun macam, kau nak buat ritual pesugihan? Dia macam, si Man ni pandai tau. Sebab kalau daripada awal tu dia cakap, Is, aku nak pergi buat ritual pesugihan, dia tahu pasti saya takkan ikut. Tapi dia pandai, dia kata nak jumpa juru kunci. Saya ingat nak pergi tempat macam tempat sejarah gitu. Malam-malam pun, dia tahu yang saya akan teman dia lah. Takkan saya nak biar dia sorang-sorang kan. Sampai sana baru dia cakap dia nak buat pesugihan. Saya dah tak ada mood waktu tu. Saya diam aja. Nah, kita pun dibawa oleh juru kunci tu, pakcik tu, pergi ke satu pondok. Dekat pondok tu ada macam, ada air, ada makan sikit. Mereka hidangkan kita dengan makanan kuih, macam kuih tradisional diorang lah. Dan Man pun cakap lah, bapak ini kawan saya nama Is. Dan juru kunci pun tegur saya lah, apa khabar semua. Macam biasa, macam biasa. Juru kunci pun cakap, oh ya Man. Apakah kamu ingin melakukan ritual ini? Dah tu, Man pun cakap lah, ya saya ni. Lepas tu bapak tu cakap, nah, ritual ini bagus. Pesugihan, enggak pakai tumbal. Tapi kok cuman kamu? Ini teman kamu ni enggak mau. Bila dia tunjuk saya nak ke tak nak, saya pun cakap, enggak. Saya cuman menemani kawan saya datang ke sini. Saya katanya dia ingin berjumpa dengan juru kunci. Lepas tu bapak tu pun cakap, nah saya juru kuncinya. Tapi teman kamu ini ingin melakukan ritual pesugihan. Tapi jangan risau, ini enggak pakai tumbal. Dalam otak saya dah tahu benda ni tak bagus. Jadi, walaupun dia cuba menawarkan saya walau 2000 kali pun, saya kata saya tak akan masuk lah. Saya tak akan ikut serta. Tapi saya dah pandang Man dah tahu saya marah tau. Tapi saya diam aja. Jadi depan saya dengan Man, si juru kunci dia pun cakap. Dia cakap, ini ritual ni, semua orang yang datang sini pasti berjaya. Saya boleh jamin. Bapak bisa jamin. Kalau Man atau kamu anak muda melakukan ritual ini, bapak jamin enggak pakai tumbal. Bapak jamin 2 minggu kamu semua sudah kaya raya. Dengan bahasa Sunda ada pekat lah. Tapi saya boleh faham waktu tu. Saya cakap, oh gitu pak. Si Man ni dengar dia dah gembira. Dia kata, aku dah tak sabar Is. Tapi saya tengok dia je kan. Engkau ni. Tapi yang herannya, bapak juru kunci ni, dia hanya cakap benda-benda yang positif. Dia cakap lah, semua yang datang sini ada 100% berhasil. Tak pernah gagal. Dalam 2 minggu, paling lama pun 3 bulan. Pasti berjaya, pasti kaya. Dan ritual dia tak pakai tumbal. Terus dia cerita, dia cakap, di sini Bang Is, kami tidak menggunakan tumbal. Tapi harus, yang melakukan ritual itu, harus bernikah dengan penunggu yang ada di situ. Dan yang ada di situ adalah para puteri-puteri siluman. Dan bila juru kunci tu tengah cakap, benda yang positif pasal benda ni, ritual kalau kahwin pun dengan siluman, cantik-cantik semua orang. Bila juru kunci tu tengah cakap macam gitu, tiba-tiba kat belakang tu keluar sosok ni yang tinggi tau. Tinggi dia tu macam tinggi tingkat 2, tingkat 3. Orang selalu nampak yang paras-paras manusia kan, tinggi macam kita. Tak, yang saya melihat adalah tinggi paras tingkat 2, tingkat 3 punya tinggi. Rambut dia panjang, terjuntai sampai ke bawah. Sama dengan baju dia, daripada tingkat 3 gitu, sampai ke bawah. Lepas tu, baju dia ke apa tu macam putih, tapi muka dia saya nampak mata je. Saya tak nampak benda yang lain. Okay. Bila saya tengok macam itu, lagi saya dalam hati macam, tak nak. Seram. Ini terjadi masa juru kunci tu tengah cakap benda-benda yang positif. Tapi saya nampak benda tu negatif. Macam mana? Itu jin tu menjelma negatif. Bila saya gitu, lagi saya tak nak. Saya dengar pun kata, jadi yang ingin melakukan ritual cuman harus nikah ya pak? Baru dia cakap, ya benar. Ya gitu. Terus, bapak kata tadi bapak jamin 2 minggu sehingga 3 bulan. Terus mana orang-orang yang sudah pernah ke sini pak? Apakah mereka sekarang ini masih sehat, masih hidup atau gimana pak? Dia kata ya tergantung. Ada yang sudah merantau jauh, ada yang ya masing-masing kehidupan masing-masing. Bila cakap begitu, Man pun dah makin happy. Tapi dalam hati saya curiga.
bosku, saya curiga bosku. Lepas tu dia tanya saya sekali lagi, kamu Man, kamu kan sudah setuju ingin melakukan ritual? Man kata ya. Jurukunci tu tanya saya lagi, ya kamu anak muda Is, apa pasti kamu enggak mau melakukan ritual ini? Saya kata yang enggak lah Pak, saya datang sini cuma menemani kok. Kan? Kata ya sudah, kamu tunggu di sini dalam 1 jam, sementara Bapak hantar dia, si Man ini, ke lokasi. Jadi di lokasi itu dia harus bersendirian. Dia harus melakukan ritual itu sendiri. Bapak sudah ajar dia cara-cara untuk melakukan ritual. Nah, sementara dia melakukan ritual, nanti Bapak ketemu kamu lagi Is. Jadi sementara dia hantar Man tu pergi tempat location tu, saya tunggu nanti 1 jam gitu jurukunci tu balik datang. Nah, dia pun hantarlah. Saya tunggu kat situ, saya minum air semua. Kerana ada satu kenderaan, saya tak boleh nak balik. Kalau tak, saya dah lama balik. Saya tinggalkan dia. Saya tunggu. Belakang kita macam hutan-hutan gitu. Jadi saya ada dengar lah macam bunyi orang berjalan. Saya dengar macam ada bunyi orang menangis. Tapi menangis tu pelan. 1 jam kemudian, jurukunci tu patah balik. Dekat pondok tu. Dia cakap, Is, di mana kabarnya kamu suka di sini? Saya terpaksa cakap yang baik je lah. Saya cakap, oh Pak, di sini tenang ya. Ada udara yang nyaman. Lepas tu ada pokok-pokok. Lepas tu ada pohon-pohon. Udaranya segar, saya katakan kan. Tempat nature. Dia kata, oh bagus. Kamu suka ya tempat kayak gini? Saya kata, saya suka, lumayan saya suka. Bila tengah cakap tu, tiba-tiba jurukunci itu mendekatkan diri dia kepada saya dan bagi tahu. Sebenarnya Bang Is, yang tadi itu saya ngomong cuman sisi positifnya Bang. Sebenarnya banyak sisi negatifnya kalau orang mau melakukan ritual. Bila saya dengar tu macam saya terkejut tau. Lah Pak, tadi katanya yang positif. Kok baru sekarang Bapak mengatakan perkara yang negatif? Kenapa tidak bagi tahu di depan Man? Dia kata, ya itulah. Saya ada tanggungjawab untuk meramaikan tempat ini supaya tidak sepi. Kerana kalau enggak ada orang yang datang melakukan ritual, nanti penunggu di sini marah pada saya Bang. Lah, saya cakap, kok gitu? Nah, saya pun tanya. Nah, Bapak tadi ngomong kan ada sisi negatifnya Pak. Sebenarnya apa yang terjadi Pak kepada orang yang datang sini melakukan ritual itu? Dia kata, begini Bang Is. Sebenarnya Bang Is, semua orang yang datang sini dan melakukan ritual ini, pasti di penghujung kehidupan mereka, pasti mereka hilang. Pasti ada sesuatu perkara yang buruk terjadi. Nah, tapi saya nggak bagi tahu orang. Ya, urusan mereka. Saya pun cakap macam, tapi mana boleh gitu Pak? Nggak bisa gitu. Bapak harus mengatakan risiko-risikonya. Ya, saya bagi tahu. Saya hanya bagi tahu perkara yang mereka ingin dengar. Kayaknya mereka ingin pesugihan, mau kaya gitu kan. Saya bagi tahulah, ini pasti kaya tu kaya, tapi selepas mereka mendapat kekayaan, ya pasti ada perkara buruk terjadi. Lepas tu saya tanya, nah Pak, perkara buruk yang terjadi itu apa Pak? Apakah mereka itu kecelakaan atau ada apanya gitu kan? Bapak tu pun cakap, kebanyakannya hilang. Ada yang meninggal dunia. Selepas saya dengar macam itu, saya naik menyampah. Saya cakap, kan daripada awal tu kalau kau bagi tahu sisi negatif dia, sekurang-kurangnya orang tu boleh fikir 2 kali tau. Kalau kau dapat ni, betul kau kaya, tapi lepas tu kau hilang. Atau kau mungkin boleh mati. Dan bapak tu kata, tapi jangan risau Bang Is. Saya ada ngomong, ya kalau begini, selepas kamu mendapat kekayaan, risikonya kamu tanggung sendiri. Tergantung apa siluman itu mau. Dia sudah menjadi isteri kamu. Ya tergantung cara kamu menjaganya. Lepas jurukunci tu dah cakap dengan saya pun terpaksa layankan aja lah. Sebab itu kan tempat dia. Takkan saya nak buat benda-benda yang tak senonoh. Nanti dengan saya sendiri kena. 2-3 jam kemudian, Man patah balik. Dia kata, Is, tadi masa buat ritual tu aku mimpi aku tertidur. Dan dalam mimpi tu, nampak tau, bini aku daripada kaum siluman ular ke apa ke tu,
aku nampak bini aku lawa. Jadi dalam mimpi tu ada acara perkahwinan dan aku terima Is. Tapi dalam mimpi tu rasa macam lama. Bila aku bangun rupanya baru 3 jam. Lepas 3 jam tadi jurukonci tu cakap kena ikut laluan ni terus sampai bawah. Saya tanya, kau duduk kat mana? Dia kata kat macam tepi ada air mengalir gitulah kan. Kat situ ada ruang. Lepas tu sekarang macam mana? Sekarang kita balik lah. Okay, sebelum tu jurukonci cakap, Man, kerana kamu sudah melakukan ritual, nanti kamu pulang ke rumah kamu di Tanah Melayu. Nanti di dalam kamar kamu coba lihat ada awang. Terus masa kita nak gerak tu, tiba-tiba dia salam saya. Jurukonci tu pun senyum-senyum. Dan masa dia salam saya tu, dia kata, Papa mengharap kamu ngomong yang baik-baik aja sama kawan kamu tu. Jangan ngomong yang negatif ya. Saya fahamlah dia kalau boleh tak nak saya cakap benda-benda negatif. Tapi dalam hati saya dah macam, tengoklah macam mana kan. Bila balik tu, si Man tu dah senyum-senyum. Senyum. Dia dah kahwin dengan siluman. Dan kita balik dah pukul 3 pagi. Semua tu terjadi sangat cepat tau. Yelah macam 10 malam kita keluar. Pukul 12 saya ada kat tempat jurukonci tu. Pukul 3 pagi kita dah balik. Dah macam cepat tau. Jadi besoknya bila kita tengah buat charity kita, si Man tu buat macam tak ada benda jadi. Macam tak ada apa-apa jadi. Dia buat kan, dia senyum kat saya, lepas tu dia buat. Seminggu kemudian dia pun balik lah. Seminggu kemudian bila kita balik dekat Tanah Melayu, si Man ajak saya tau, Is kau nak pergi tak rumah aku? Kita tengok betul tak apa jurukonci tu cakap. Dalam rumah aku ni ada duit. Saya cakap aku tak nak masuk campur. Kau nak pergi balik, kau pergi balik. Apa-apa kau update aku. Aku nak balik, aku nak relax. Aku tak nak campur benda-benda gini. Dan bila Man balik, dia kata bila dia masuk tu, pada mulanya dia tak nampak apa-apa. Tapi dia ingat pesan jurukonci tu. Kau cuba cari dalam beg ke apa. Dan betul, dalam sling bag dia tu, dalam almari dia, ada banyak duit. Kepul-kepul duit. Duit Malaysia tau. Yang saya heran tu duit Malaysia, bukan duit Indonesia. Si jin ni pun tahu cara nak tukar duit agaknya. Tebal lah, dalam berpuluh ribu ringgit. Saya heran tau waktu tu, macam ni betul ke tak kan? Dan si Man tu pakai lah. Tapi dia tak pakai banyak dulu, dia pakai sikit-sikit untuk belanja makan ke apa. Tapi setiap kali saya keluar dengan Man dalam 2-3 hari tu, dia belanja makan saya tak makan tau. Melainkan saya yang keluar duit, saya makan. Tapi dengan dia saya tak makan. Tiba-tiba dalam seminggu gitu, selepas dia dapat kekayaan dia, si Man call saya. Dia kata, Is, aku ada masalah Is. Aku kalau boleh nak jumpa jurukonci tu. Tapi sebab jurukonci tu jauh, alang-alang kau tahu apa yang jadi kan. Aku cerita kat kau je lah Is. Dalam telefon tu saya kata, bro apa jadi bro? Baru-baru ni aku ada gaduh dengan isteri siluman aku lah. Gaduh pasal benda-benda tak masuk akal lah. Dia cakap dengan aku dalam mimpi, jangan campur dengan perempuan lain lah. Dia cemburu lah apa benda. Dan lepas pergaduhan tu, mula 2-3 hari lalu, tiba-tiba dalam mimpi Is, setiap malam aku mimpi akan ada satu penghulu ni datang tau. Belakang penghulu tu ada orang ramai dan ada bini aku kat situ. Itu adalah keluarga bini aku lah. Dan penghulu ni dia berpakaian macam tradisional orang Sunda gitu. Dan dia datang pada aku. Dan dia kata, Nak, jangan lupa nak, lagi 30 hari kami akan datang menjemput kamu. Pelik. Dia ingatkan pada mulanya benda tu biasa sebab dia nampak bini dia kan. Besoknya mimpi yang sama terjadi. Tapi kali ni bukan 30 hari. Dia datang mimpi yang sama dan dia cakap, Nak, jangan lupa nak, lagi 29 hari kami akan datang menjemput kamu. Dan setiap hari dia mimpi benda sama, tapi hari tu makin dekat. 30 hari, 29 hari, 28 hari, 27 hari. Dia jumpa saya. Bila dia jumpa saya dah dalam 24 hari gitu. Dan dia pun dah makin risau. Dia kata, dan makin hari ni Is, aku rasa macam diri aku ni makin lama makin sakit. Setiap malam tu aku macam demam-demam tau. Pagi aku pergi kerja okey. Malam tu aku demam-demam. Saya ambil keputusan, saya cakap lah. Dalam hati saya dah rasa macam kesian gitu dengan Man. Dan saya bagi tahulah, okey Man, macam gini Man. Aku pun, kalau tak bagi tahu kau pun, aku pun rasa macam serba salah Man. Jadi dia macam gini. Bila jurukonci tu hantar kau pergi dekat tempat ritual tu, bila dia balik tu, dia ada cakap benda kat aku tau.
Dia cakap dengan aku, ini aku minta maaf lah, aku tak bagi tahu kau sebelumnya. Bila yang depan kau tu dia cakap benda yang baik, depan aku bila kau tak ada, dia cakap benda-benda yang negatif bro. Kan tadi depan kau dia cakap benda positif, bila depan aku dia cakap benda tu semua negatif. Dan salah satu benda yang dia cakap, semua orang yang buat ritual kat sini memang betul, diorang dapat kekayaan tu, tapi lepas tu dalam 2 atau 3 bulan semua hilang. Dengan orang-orang tu pun hilang. Aku tanya dia bro, macam okey kau hilang macam mana kan? Dia kata hilang, ada yang sakit, ada yang langsung tak tahu kat mana, ada yang sampai meninggal dunia. Aku rasa sekarang ni kau dah mula rasa efek tu bro. Sekarang ni kau cakap dengan aku, berapa banyak duit tu yang kau pernah pakai? Dia kata aku tak pakai banyak sebab aku rasa macam tak kena. Kira masih banyak kau tak pakai. Okey kau jangan pakai dulu. Dan tu sekarang macam mana Okey, aku nak kena tahu, masa kau pergi ritual tu, kau ada tak lafazkan perjanjian tumbal ke, korban nyawa ke, ada tak? Dia kata tak ada cuma aku pergi sana aku kahwin. Lagipun kan depan kau juru kunci tu cakap tak ada tumbal, tak ada korban. Saya cakap betul aku pun dengar, cuba kau kena kahwin kan. Nasib baik dalam perjanjian tu tak ada tumbal-tumbal bro. Saya cakap okey macam ni, lebih bagus kau jumpa dengan ustaz aku boleh tolong kau, tapi ini aku pun tak pengalaman sangat. Sebab kau ambil ritual pesugihan dekat Indonesia. Dekat Malaysia ni kita jarang bro ada pesugihan-pesugihan ni. Jadi lebih baik aku bawa kau jumpa guru aku, dia lebih pengalaman. Besoknya saya dengan Man pun pergi, dan Man pun ceritalah depan guru saya, seorang ustaz. Guru saya sampai geleng kepala. Astaghfirullahalazim. Nasib baik dalam perjanjian awak tu tak ada cakap tumbal-tumbal. Kalau tak dengan awak-awak sekali kena korban. Tapi walau bagaimanapun jin ni kuat menipu. Walaupun dia kata tak ada tumbal, tapi mungkin ujung-ujung dia pun nyawa awak pun melayang juga. Ada tumbal. Sebab itu ramai orang yang melakukan ritual ni pengakhiran dia tak bagus. Ada yang hilang, ada yang meninggal. Guru saya cakap lah, alhamdulillah saya boleh bantu awak sebab tidak ada perjanjian penumbalan di situ. Setakat awak nikah je. Jadi kita pun putuskan ikatan, putuskan kaitan awak antara awak dengan jin yang awak nikah tu lah. Dan guru saya pun tolonglah. Ambil masa lama tau untuk rukiahkan dia. Dan dalam seminggu tu dia tak balik. Dia duduk kat rumah guru saya tu. Dia takut nak balik. Guru saya pun kata jangan balik dulu sampai awak betul-betul dah okey. Sementara tu Man tanya, dah tu duit tu macam mana guru? Guru saya ustaz tu pun cakap, awak jangan risau, nanti awak balik duit tu dah tak ada. Dan betul, selepas sesi rukiah seminggu tu, saya dengan dia balik, kita pergi ke bilik dia, kita cari duit tu tau. Dia kata dia letak dekat satu sling bag itu. Bila kita cari-cari, tak ada. Macam ustaz kita cakap macam benda tu hilang atau tercicir ke apa gitu. Tak ada. Saya cakap lah, baguslah. Takut kau pakai nanti ada benda buruk terjadi pula kan. Dia kata betul betul. Tapi ada satu benda menarik yang ustaz saya mengatakan. Kerana ritual pesugihan itu jauh, dekat Indonesia, Jawa Barat sana, dan kerana awak balik di tanah Melayu, jadi efek ritual pesugihan itu tak kuat sangat. Guru saya tu mengatakan kalau Man ni ada dekat Jawa Barat, di sekitar Indonesia tu, efek dia akan lebih teruk. Saya dalam hati saya terfikir tu, mungkin jin dekat Indonesia pun susah juga kalau nak pergi ke Malaysia. Mungkin jin di Malaysia tu ada kerajaan lain ke apa, jadi urusan dia tu susah, sebab tu tak efektif sangat. Saya sangka baik dululah, tapi yang penting kita bertawakal dan beriman, kita minta tolong Allah. Jadi dalam seminggu setengah gitu, alhamdulillah dah ruqyah dah apa, Man kata dia dah tak ada mimpi-mimpi yang penghulu datangan dia, lagi 27 hari, 26 hari, 25 hari kami akan menjemput kamu. Dah tak ada lagi. Dan dia pun dah tak ada mimpi bini siluman tu lah. Dia tanya guru saya, dia kata, Ustaz, waktu dalam mimpi tu yang dia kata, jumpa awak lagi 26 hari, jumpa awak lagi 25 hari, makin lama makin sikit tak? Ustaz saya kata, mungkin dia nak ambil nyawa awak lah tu. Mungkin ada benda buruk terjadi. Nasib baik awak hentikan. Nasib baik tak ada perjanjian menumbal waktu tu. Jadi alhamdulillah dapat diselamatkan. Kalau tak, entahlah apa jadi kat awak. Jadi daripada situ saya tengok Man, dia cakap padan muka kau. Nasib baik alhamdulillah kau okey.
Dari sekarang dia dah alhamdulillah dah okey lah. Terima kasih bro Man kerana izinkan aku cerita pengalaman kau bro. Jadi itulah sikit sebanyak kisah. Yang saya terkejutnya apa tau. Yelah, kita tahu dekat Indonesia tu banyak tumbal-tumbal persugihan. Tapi yang ini daripada Indonesia, dia bawa sampai ke Semenanjung pun ada juga. Dan yang menarik dia, pesugihan ni tak perlu pakai tumbal. Dia cukup kahwin aja. Itu untuk saya menarik. Jadi macam mana pengalaman kawan saya iaitu Man, pengalaman dia pernah buat ritual. Memang seram lah tempat tu. Dan saya harap saya tak akan jumpa pun juru kunci. Tapi masa saya buat charity, ada jugalah saya pernah pergi ke satu tempat sebagai eksplorasi gitu. InsyaAllah pada masa depan nanti saya boleh kongsi lah. Bagi awak-awak semua yang ingin kongsi pengalaman, insyaAllah boleh. Awak boleh jumpa saya dan saya akan bawa kamera dan interview awak macam inilah. Depan kamera awak boleh kongsikan pengalaman-pengalaman misteri awak, seram awak. Jangan kata bab hantu, bab misteri pun tak apa, kan? Dan kalau awak malu tu, mungkin kita boleh pakai mask dan awak boleh guna nama samaran lah, atau saya boleh blurkan muka awak. Okey, itu saja daripada saya. Ambillah yang positif. Segala kekurangan tu datang daripada saya. Saya minta maaf, anggap je lah hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.